Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Hasif Hilmi Ashraf bin Hamizan dan rakan saya Mirza Syahir bin Murad. Jadi di dalam subjek akhlak dan tasawuf kami akan membentangkan tentang satu tajuk yang bertajuk adalah menekankan tentang tasawuf Islam terhadap mahasiswa dan mahasiswi Universiti Selangor. Okey, pendahuluan. Tasawuf merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam dunia. Namun, pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi kita tentang tasawuf ini agak kurang dan masih belum ramai yang membuat kajian berkaitan dengannya. Akibatnya, ramai yang terkeliru mengenai istilah tasawuf dan ramai juga yang terlibat dengan ajaran sesat lantaran kurangnya pengetahuan mereka. Tidak kurang pula kumpulan ajaran sesat yang bersinung demi mencari pengaruh dan mengumpul kekayaan. Pendahuluan kita daripada ini kenapa kami memilih mahasiswa dan mahasiswi. Okey, yang pertama adalah kebanyakan masalah tasawuf ni kalau kita tengok adanya ajaran sesat, adanya perkara-perkara yang tidak diini, kebanyakannya dia terjadi bukannya orang yang tidak berpelajaran tetapi orang yang berpelajaran. Kadang bukannya hanya orang yang mempunyai ilmu ataupun dia sedang belajar, tetapi ada yang sudah mencapai cita-cita seperti ada yang doktor, ada yang cikgu yang menjadi pengaruh yang jadi macam terikut dengan ajaran sesat akibat kerana kurangnya tentang ilmu tasawuf dalam penekanan diri. Jadi, kenapa kami melakukan kajian ini? Okey, jadi ada soalan kajian. Yang pertama, seberapa ramai mahasiswa dan mahasiswi Universiti Selangor mengetahui tentang ilmu tasawuf? Jadi ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang sepatutnya sebagai seorang pelajar dia tahu apa itu ilmu tasawuf supaya dia tidak terjerumus dalam perkara-perkara seperti ajaran sesat. Jadi kami nak tahu berapa ramai yang tahu dan berapa ramai lagi yang masih tak tahu apa itu ilmu tasawuf. Yang kedua adalah tahap pengetahuan ilmu tasawuf mahasiswa dan mahasiswi Universiti Selangor. Jadi contoh yang tahu macam mana dia punya ilmu pengetahuan dia, apa yang dia tahu tentang ilmu tasawuf, seberapa banyak yang dia tahu. Dan tak kurang juga maybe ada yang tahu ilmu tasawuf tapi dia tahu sikit-sikit, ada yang tahu lebih dan ada juga yang tak tahu langsung. Jadi kami nak tahu tahap pengetahuan dia. Yang ketiga adalah adakah mahasiswa dan mahasiswi Universiti Selangor menggunakan ilmu tasawuf dalam kehidupan seharian? Okey. Daripada yang kedua tadi kita nak tahu seberapa ramai mahasiswa dan mahasiswi dia tahu tentang apa tahap pengetahuan dia tentang ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, kami nak tahu juga adakah diorang menerapkan ilmu tasawuf yang diorang pelajari itu adalah dalam kehidupan seharian dia. Start dia bangun tidur, dia makan, dia bergaul dengan rakan-rakan. Adakah dia tahu macam mana nak menerapkan? Okey, kadang ada yang dia jenis dia tahu. Okey, jadi objektif kajian kita kita nak mensasarkan kepada orang pengajian Islam. Okey, pelajar yang mengambil khusus pengajian Islam. Jadi apa objektif kita terhadap dia? So objektif kita nak bagi diorang ni mengetahui tentang apa itu ilmu tasawuf. Okey. Yang kedua adalah kami nak sangat supaya diorang ini menerapkan ilmu tasawuf mereka ke dalam diri mereka. Maksudnya bukannya diorang sekadar tahu tapi kita orang nak diorang menerapkan ke dalam diri mereka. Dan yang ketiga, kami nak tengok dia punya sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi. Okey, perbezaan daripada kos pengajian Islam dan kos-kos lain, bagaimana pengetahuan beliau. Kadang bukannya hanya kos pengajian Islam saja yang tahu tentang ilmu tasawuf, tetapi kos kos lain juga tahu juga tentang apa itu ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Syahir bin Murad dan kumpulan kami melakukan tugas tajuk penggunaan ilmu tasawuf dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Selangor. Isu dan perbincangan
Tasawuf diamalkan supaya amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan solat yang didirikan dengan penuh khusyuk sekaligus menjadikan ibadah semata-mata kerana Allah. Jadi tasawuf adalah ilmu yang dapat membentuk hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Ilmu tasawuf juga berbicara tentang penyakit hati seperti riak, ujub, takbur dan sum'ah, serta diajar untuk mengubatinya, iaitu lawan kepada sifat tersebut seperti ikhlas, khusyuk, redha, ikhlas dan sabar. Ilmu tasawuf ini mengajar kita menghilangkan sifat buruk dan beramal dengan sifat yang baik. Imam Al-Ghazali menyebutkan penyucian jiwa haruslah menghilangkan sifat buruk, iaitu at-takhalli, dan menempatkan diri dengan sifat baik, iaitu at-tahalli. Dalam melaksanakan amalan yang wajib juga perlu ditambah dengan amalan sunat seperti zikir. Buhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang membawa maksud orang-orang yang beriman dan tenteram hatinya mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenteramlah hati manusia. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Pendekatan tasawuf yang dianggap sempurna dan lengkap ialah pendekatan tasawuf oleh Imam Al-Ghazali yang menyatukan keperluan pendekatan akidah dan akhlak seperti yang terdapat dalam karangan beliau, iaitu Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berkata hukum mempelajari tasawuf adalah fardu ain kerana manusia tidak dapat lari dari penyakit hati atau aib melainkan para nabi. Faedah mempelajari ilmu tasawuf pula adalah untuk mendidik hati dan mengenali makrifat Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Tasawuf menitik beratkan persoalan akhlak dengan menggalakkan sifat mahmudah serta menghindari sifat mazmumah, membimbing hati dan jiwa agar menyucikannya. Matlamat mempelajari ilmu tasawuf ada 3, iaitu yang pertama, dapat mengenali Allah dengan cara beribadah kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, membina masyarakat yang sejahtera dengan akhlak yang baik dan berpegang dengan hukum Islam. Dan yang ketiga, penyucian jiwa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mengapa tasawuf penting dalam kalangan mahasiswa? Kerana ilmu tasawuf perlu dijadikan sebagai satu komponen dalam sukatan pelajaran dalam kalangan mahasiswa dan juga pengajian tidak formal seperti di masjid dan surau. Ia juga dapat menangani masalah sosial dan gejala buruk seperti maksiat, jenayah, rasuah dan keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa. Jika dapat dilaksanakan dengan baik dalam kalangan mahasiswa, maka jati diri mahasiswa dapat diserlahkan dengan cemerlang. Hasil daripada kajian tajuk ini, ilmu tasawuf tidak didedahkan kepada mahasiswa dengan sepenuhnya sehingga berlaku beberapa kekeliruan dan salah faham terhadap ilmu tasawuf. Ini berlaku kerana mahasiswa kurang memahami ilmu tasawuf sehingga mereka mempunyai pandangan yang serong terhadap ilmu tasawuf kerana tasawuf tidak dimasukkan ke dalam silibus pembelajaran di universiti. Selain itu, ilmu tasawuf juga dikaitkan dengan fenomena ajaran sesat yang muncul pada masa kini. Salah faham ini tidak boleh dibiarkan menguasai pemikiran mahasiswa di universiti. Usaha mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf merupakan fardu ain bagi setiap individu. Ia sesuai dijadikan pendekatan yang diajarkan kepada mahasiswa kerana dapat menyelesaikan masalah akhlak, pembentukan jati diri mahasiswa, selain dapat mengelak dari nilai negatif yang semakin berleluasa dalam kalangan mahasiswa. Oleh itu, jalan penyelesaian mesti dicari dengan memasukkan komponen utama ilmu tasawuf ke dalam silibus agar menjamin terbinanya kefahaman yang tepat mengenai ilmu tasawuf. Kebanyakan mahasiswa lebih menjurus kepada pengkhususan dalam ilmu fiqh dan tauhid hingga menjadikan pendedahan terhadap tasawuf dalam kalangan mahasiswa menjadi terhad. Kebanyakan sekolah pondok di kampung lebih berminat mendalami ilmu tasawuf berbanding di bandar.
menyebabkan ilmu tasawuf ini menjadi semakin terpencil. Ilmu tasawuf yang tiada dalam silibus dalam kalangan mahasiswa menyebabkan ilmu ini kurang diberi pendedahan. Sedangkan ilmu dalam bidang agama yang lain dipelajari sejak dari sekolah lagi. Ilmu tasawuf sangat penting dalam kehidupan kerana pendidikan dalam bidang ini dapat mendidik hati manusia menjadi lebih baik. Dalam konteks ilmu fiqh, ramai juga yang lebih menjurus kepada perkara berkaitan fardu kifayah sehingga menyebabkan mereka lupa kepada ilmu tasawuf, iaitu fardu ain kepada setiap Muslim. Kesimpulannya, konsep pendidikan akhlak dan tasawuf ini merupakan satu konsep yang mudah dipelajari dan difahami oleh golongan mahasiswa. Ianya terdiri daripada 3 disiplin ilmu yang utama, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ilmu tersebut sebagai suatu tahap yang perlu dilalui dalam pendidikan akhlak dan ilmu tasawuf. Implikasi ilmu tasawuf kepada mahasiswa ialah dapat menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan demi mewujudkan masyarakat dan mahasiswa yang cemerlang, ilmu tasawuf ini sangat diperlukan bagi memacu generasi penerus bangsa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.